Jemput Yang Muhammad Pematang Pau. Terima kasih Mengusi. Saya mulakan tadi dengan menjelaskan prinsip penswastaan. Pada dasarnya kita tidak pertikaikan semangat perswastaan, seperti juga dijelaskan oleh Menteri Tenaga ketika menjawab soalan tadi. Tujuannya ialah supaya ada daya saing, pecah monopoli penjanaan tenaga, dan yang lebih penting menjamin kecekapan dan faedah kepada pengguna dengan jaminan harga yang berpatutan. Maka dalam konteks inilah saya bawa B010200 0395 tenaga. Ini ada kaitan dengan isu yang dibangkitkan berulang kali di Dewan ini mengenai kesan tarif dan kerugian kepada negara dan juga kepada Petronas akibat keputusan kerajaan, keengganan kerajaan mengkaji dan merunding semula dengan syarikat konsensi IPP. Dan sikap yang sama saya lihat tatkala mendengar jawapan dari menteri tadi soal air yang saya percaya akan dibangkitkan lagi oleh rakan-rakan yang lain. Dan kita juga tahu kalau ini tidak diteliti, hal yang sama akan berlaku. Dalam IPP umpamanya syarikat-syarikat, semua syarikat-syarikat besar, syarikat kroni yang diberikan anugerah, sehingga untuk gunting semula kerajaan, seluruh kekuatan kerajaan, nampak seolah tidak ada keupayaan mengajak syarikat berunding semula. Menteri yang lalu pernah berjanji setelah kita bangkitkan di Dewan ini tentang subsidi gas kepada IPP dalam yang keterlaluan tingginya dengan kapasiti berlebihan di negara 42% setakat Mei 2010. Maka jawapan menteri ialah melaksanakan cadangan windfall tax. Sebaik syarikat-syarikat IPP ini membantah, mempertikai, kabinet serta-merta menarik balik cadangan itu, maka keadaan berterusan. Itu pengusi. Kita jelaskan IPP ini dikuasai beberapa syarikat besar monopoli. Kita juga jelaskan, dan ini tidak dipertikaikan, bahawa subsidi gas tahun 2009 20 bilion ringgit. Sebelum 2009 15.1 bilion ringgit subsidi Petronas kepada IPP. Kita bandingkan dengan subsidi minyak kepada rakyat seluruhnya, 11 bilion ringgit. Jadi aneh, 15 bilion ringgit subsidi kepada syarikat besar yang kaya, 11 bilion ringgit kepada rakyat jelata. Ini macam filem P.Ramlee, satu untuk aku, satu untuk kamu. Bedanya Datuk Pengerusi, satu gangsa untuk rakyat semua, satu permutiara berlian untuk aku. Dia satu juga, tapi tidak sama. Kerana kalau 15 bilion kepada 4 syarikat gergasi yang sudah kaya mencatat berbilion ringgit, dan 11 bilion untuk jutaan rakyat. Untuk gunting semula, jawapan kerajaan ialah tidak mungkin satu perjanjian yang sudah dimeterai dipertikai. Ini juga yang disebut dalam soal air di negeri Selangor. Secara kebetulan saya juga terlibat dan saya akan sentuh perkara ini. Saya nak selesaikan soal IPP ini, ya. Kerana kalau keadaan ini berlaku sebelum selesai perjanjian kepada IPP ini, ya, termasuk YTL yang sekarang ada kontroversi baru sebab Menteri Penerangan baru umumkan bagi suatu penganugerahan spektrum 700 MHz kepada YTL Communications tanpa tender, ya.
Di India, Menteri Telekomunikasi India Adi Mutu Raja dituduh melibatkan diri dalam memberikan konsesi begini, rugi lebih 100 bilion ringgit, dia letak jawatan. Di Malaysia naik pangkat. Dari Datuk Pengerusi, saya sebut sini soal prinsip penswastaan harus dilaksanakan cara telus. Pengalaman kita dengan IPP itu menunjukkan bahawa kos meningkat, subsidi kepada syarikat meningkat, dan jawapan di Parlimen yang saya dengar soalan-soalan yang kita bangkitkan itu remeh, hambar aja. Dia jawab, ya ini hanya perjanjian, kita terikat perjanjian, itu cukup. Tetapi kita minta apa kerugian dan masalahnya bagi mana-mana kerajaan untuk melihat semula perjanjian itu, kerana pelaksanaannya itu jelas merugikan negara. Kebanyakan konsesi IPP akan tamat pada tahun 2016 seperti yang diumumkan oleh Menteri. Konsesi perjalanan lettering ini dibina berdasarkan Build, Finance, Operate and Transfer. Apakah dasar jaminan kerajaan? Pertama, membetulkan kesilapan, mengurangkan beban rakyat. Bukan bermaksud syarikat IPP ini akan mengalami kerugian, tapi juga syarikat air, syarikat perswastaan yang lain yang mencatat keuntungan berlebihan tetapi tidak dapat menjamin kos yang berpatutan kepada pengguna. Maka kita minta suatu jaminan daripada menteri untuk memperbetulkan keadaan dan mengadakan perjanjian semula atau rundingan semula dengan syarikat IPP. Berkaitan dengan soal air, menteri menyebut tadi air, minta maaf, air ni 010300 masih teknologi hijau dan air, muka surat 395. Menteri menyebut bahawa ada jawatankuasa kementerian dan kerajaan negeri yang belum tamat. Tapi saya rasa menteri juga harus telus dalam di parlimen. Saya kebetulan juga mengikuti dari dekat, mendapat laporan dari setiausaha kerajaan negeri, menteri besar, dan melihat keputusan-keputusan dan minit mesyuarat. Saya ucap terima kasih kerana menteri tenaga ambil sikap berlapang dada yang agak objektif. Tapi juga menteri tahu bahawa keputusan ini keputusan jamaah menteri, dan keputusan ini untuk menyanggah kepentingan Syabas itu amat sukar dilakukan. Saya juga terlibat memanggil tokoh-tokoh terlibat, mendapatkan maklumat dan input mereka, termasuk wakil Syabas. Tapi yang kita minta bukan merongkai semua syarat perjanjian, ialah memberikan ruang supaya kerajaan negeri mempertahankan kepentingan pengguna. Saya dengar ucapan ahli Parlimen UMNO dan juga MIC yang tolong bantu sikit, maklumat dia tak tepat. Bukan nak merongkaikan, bukan nak batalkan semuanya. Soalnya ialah kenaikan harga yang tidak dapat dipertahankan dan menjadi beban kepada pengguna. Kinabatangan harus tahu ini bukan Sabah. Naik 31% satu tahun 2009. Kalau Pakatan Rakyat tidak menang, harga air di Selangor naik 31%. Ini yang dihalang oleh kerajaan Pakatan Rakyat. Ini jadi masalah. Sekarang menteri jawab ini terma dalam perjanjian. Saya setuju. Sebab itu kita katakan kita berunding semula dengan meminta supaya syarikat Syabas mengambil kira kepentingan supaya jangan dibebankan. Ini isu dia, Putatan. Bukan isu kita nak rombak, nak tolak perjanjian atau nak membangkrupkan syarikat. Itu tidak. Itu pertama. Keduanya mengatakan bahawa syarikat kerajaan negeri Selangor punya equity. Benar, ya. Tetapi yang menentukan dasar pengeluaran ini adalah Syabas dengan golden share kerajaan persekutuan.